السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن عبدنا يا كريم. Malam ini kita akan baca daripada ayat 219 muka surat 229. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Baca Hudzaifah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hukum arak dan judi. Jawablah, pada keduanya ada dosa besar dan ada pula padanya beberapa manfaat kepada manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu tentang kadar perbelanjaan yang harus dibelanjakan mereka. Jawablah, yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir tentang urusan dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya lagi kepadamu, wahai Muhammad, tentang masalah anak-anak yatim. Jawablah, memperbaiki keadaan hidup mereka adalah suatu amalan yang baik. Dan jika kamu mencampurkan makanan dan minumanmu dengan makanan dan minuman mereka, maka tidak ada salahnya, kerana mereka itu adalah saudara-saudaramu yang seugama. Dan Allah mengetahui orang yang merosakkan harta benda mereka daripada orang yang hendak memperbaikinya. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia dapat menyukarkan hukumnya ke atas kamu dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, itulah dua ayat yang kita baca tadi. Bermula daripada itu 219 220. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Yang hukum arak dan judi. Jawablah, pada keduanya ada dosa besar. Kabir, ismun kabir. Di situ maknanya dalam Quran ini ada istilah dosa besar. Cuba tengok ni. Kita buat gelap ni. Ismun kabir. Tengok situ. Dosa besar. Ada dosa besar. Dan ada pula padanya beberapa manfaat kepada manusia. Tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Baik, kita tengok ada nota di situ 367. Maka wajar sekali orang-orang yang beriman tidak terlibat dengan keduanya. Allah tidak menjelaskan di sini kenapa dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi ia dijelaskan pada ayat yang lain. Lihat ayat berkenaan di bawah ini. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Bermaksud, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang.
Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Jadi itu rahsianya, itu hikmatnya. Kenapa ia diharamkan? Yang kata munafaat dia tu dosanya lebih besar daripada munafaatnya, keburukannya lebih besar daripada munafaatnya. Itulah satunya, syaitan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah ni, dan daripada mengerjakan sembahyang. Dua. Lepas tu dia jelaskan lagi, menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Jelas sekali hikmat arak dan judi itu diharamkan di dalam ayat ini, dan jelas juga kenapa dosa keduanya dikatakan lebih besar daripada manfaat. Sebabnya ialah kedua-duanya merupakan saluran syaitan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di kalangan manusia. Selain memalingkan hamba-hamba Allah daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Ini jelas sekali kenapa kita kata dalam dunia ni, terutamanya orang tidak Islam, orang-orang yang tidak Islam, walaupun tahu arak tu tak bagus, dia pun tahu judi tu tak bagus, tapi dia buat juga. Sebabnya dia nampak ada manfaat tu lah. Tetapi dia tidak sedar manfaat itu hanya sementara saja, bukan menghilangkan masalah yang sebenarnya. Orang yang minum arak biasanya dia nak berada dalam khayalan, dia suka, dapat suka, begitu. Lepas tu bila dia hilang tu, kalau lah dia tu sedih, ada masalah, tetap masalah tu tidak hilang. Sedih pula, minum pula. Dan minum-minum arak ni bukan murah-murah, arak tu mahal-mahal kalau hak molek. Habis piti, habis duit pula di situ. Seperti orang yang rokok lah. Habis duit juga, tidak kata boleh percuma. Lepas tu boleh keseronokan sementara, itulah judi begitu juga. Sementara dalam masa sekejap tiba-tiba jadi orang kaya. Tiba-tiba jadi orang kaya, kan suka tu. Tetapi dia sementara. Lepas tu dia nak pula sementara dalam masa sekejap dia jadi papa kedana pula. Jadi itu hanya permainan budak-budak sebenarnya. Sebab kita kata budak-budak buat istana pasir tepi pantai, buat mari ombak habis. Begitulah. Sekadar itu sahaja. Adalah dalam masyarakat kita ni kurang ada benda ni. Cumanya orang perasan ada tu dalam masyarakat kita, orang Islam ni, bila tiba-tiba aksiden, orang yang berjalan ataupun di atas jalan raya tu, cek apa ni, kalau kita sini JPJ lah, kita kata cek minum arak tu nampak kesan dia. Kita nampak kesan dia, tak ada pasal-pasal orang mati. Orang duduk molek-molek jalan di atas jalan raya tu, tiba-tiba berapa banyak kes aksiden ni dengan sebab itu. Itu yang kita nampak. Saya duduk di negeri hak tidak Islam, saya tengok banyak, memanglah mudaratnya besar. Jadi wa manafi'u linnas tu, keuntungan ataupun manfaat tu sementara, sedikit saja. Mungkin keuntungan manfaat tu kepada peniaga, adalah boleh dia berniaga. Mungkinlah kepada pekilan yang dua keluar tu, dia dapat duit mungkin. Dan kepada orang yang minum tu pun sementara saja, sekejap saja. Sebab yang saya tengok dan kita dengar juga, walaupun tempat kita dijauh dah sikit daripada suasana tu, berapa ramai kadang-kadang mati tak kena raya. Minum arak ni kalau tak kena raya, kalau tak molek arak mati. Maka mati situ, ramai-ramai mati. Itu kalau di luar negara, tempat tak ada kawalan lah, tempat bebas lah arak, begitu jadi.
Saya pernah tengok sendiri mana betapa dalam keluarga berkelahi, gegar, gegak, riuh rendah dengan anaknya, dengan isterinya. Kita kata badi pekong lah, badi pekong. Mana orang di pekong gelah, orang di pekong apa di pinggan, apa pekong pergi, pekong cawa, badi pekong. Nah, kenapa? Mabuk. Bila dia minum arak, tidak saja dia mabuk. Bila mabuk tu kan tak kenal siapa dah. Bini dia saya pun jadi tak ada, jadi orang lain. Jadi orang lain. Anak dia pun jadi orang lain. Balah tu kan tak kena gaya, bertikai-tikai pula. Kalau ada pistol, ada selama mana peristiwa, banyak mana benda macam ni berlaku dalam masyarakat, ia bebas arak lah. Itu nampak sangat, nampak sangat. Kadang-kadang kita tengok dalam perjalanan kita tiba-tiba terdampar orang itu dalam longkang. Longkang ni kan tempat kotor kan. Duduk situ. Kalau tak ada orang pergi angkat, anak-anak ke keluarga ke sahabat anda tak ada pergi, duduk situ. Siapa dia sedar? Kehina manusia. Hina jadi. Itu benar. Ada manfaat tapi tak sepadannya. Sebab itu dalam hidup kita pengajaran daripada Quran ni. Jangan kita tengok manfaat saja, kena tengok mudarat dia juga. Benda-benda lain pun sama. Jangan duduk nampak arak saja. Rokok pun sama. Rokok pun, asalkan benda tu dipastikan. Mana ahli-ahli fikir, orang-orang cerdik pandai, doktor-doktor, pengkaji, aku memang benda ni bahaya. Satunya habis duit tak ada pasal. Separuh habis duit, bakar duit orang kata. Lepas tu bawa penyakit. Jangan kita tengok kerajaan boleh cukai, jangan tengok tu. Lepas tu orang berniaga dia boleh untung begitu. Jangan tengok tu. Kena tengok kerajaan pun dia kena fikir gitu juga. Dia kena fikir sebanyak mana pula duit dia kena habis dia beli ubat tu untuk nak berubat orang-orang lagu ni sakit bila masuk hospital. Mana banyak. Sebab tu kata rugi dia tu lebih banyak, lebih besar. Jadi benda-benda macam ni jangan dibuat dalam kehidupan kita. Kalau kita nak jadi molek lah, nak jadi molek, nak bahagia sungguh, nak apa ni, senang, tak si kerugian, tak si terdedah kepada bahaya, jangan buat benda macam ni. Itu panduannya. Dia sebut arak. Kalau dah ada, kita dapat lebih berat lagi. Sebab itu hukum Quran ni dia tidak, dia sebut sikit je. Lepas tu kita kena fikir. Kalau setara tu kita tengok, tidaklah punah, ranah punah, teruk benar orang minum arak ni. Ketika dia molek-molek lah, dia boleh buat kerja molek. Pilot boleh bawa kapal terbang pun. Cuma jadi ada lah dalam masa sekian-sekian 12 jam kemudian dia tak boleh nak minum sebelum pada tu, tak apa, dia boleh, lepas tu dia molek. Bayangkan kalau dadah macam mana, punah terus satu orang manusia. Jadi hilang, tak ada akal. Benda tak pernah sabar pun dia buat. Jadi itu orang panggil, kalau dalam istilah fiqhnya, istilah usul fiqh, orang panggil qiyas aulawi. Qiyas dengan Quran. Mana kalau setara tu tak boleh dah. Hak ni hak mungkin Quran tak sebut, tapi lebih bahaya dia terlebih lagi. Kau tak boleh lah, kita kena fikir gitu. Kau sebut dalam Quran, tak ada sebut pun tak apalah. Kita tengok benda tu, hasil dia, akibat dia, mudarat ke tidak? Mudarat. Mana lebih banyak mudarat. Maka kita kata apa Tuhan tak sebut tu, tak payah sebut semua. Sebab itulah dia kata Quran ni dia bagi untuk orang yang berfikir, orang yang ada akal, bukan untuk orang gila. Orang ada akal dia boleh fikir dengan sendiri. Wala taqul lahumā uff. Jangan kata uff kepada dua ibu bapa. Pun jangan. Mana kalau nak sepak lagilah. Ada sebut Quran ke jangan sepak dua ibu bapa? Tak ada sebut dalam Quran. Fikir sendirilah. Kalau setara tu pun tak boleh dah. Kalau nak sepak, nak tenang lagilah. Tak boleh. Dia kena baik. Barulah kita dapat panduan. Itu yang saya tengok sendiri. Teguh dalam masyarakat minum arak ni.
Tak ada amal, tak ada amal. Itu kalau arak. Kalau dah ada ke apa sama. Sebab tu jangan orang Islam ni terlibat. Semua tu menyebabkan hak Tuhan sebut di sini jadi permusuhan, jadi bala, menimbulkan kebencian, lupa kepada Allah. Dia boleh buat apa saja. Dia boleh berzina, dia boleh bunuh orang. Sebab itulah arak ni ibu kepada segala kejahatan. Begitu juga orang lain-lain. Dadah tu boleh letak pisah tekuk mak ni. Letak pisah tekuk nenek nak piti. Pasal apa nak ambil dadah? Tak boleh duduk. Tu lagi bahaya. Lagi bahaya. Jadi benda-benda ni semua ni dia ada ketagihan dia. Bila orang kena dia jadi nak semua. Setara rokok tidak jadi hilang kat gitu pun. Dia jadi gitu payah lah. Dia nak lah. Apa lagi dadah, apa lagi arak. Dengan sebab itu Tuhan tak bui benda macam ni. Jadi tak ada alasan sebenarnya orang kata tak isap rokok tak boleh buat kerja, tak isap rokok jadi ngantuk, tak tidur malam tak boleh nak tidur, nak jaga malam tak boleh. Tak betul semua tu, karut semua. Karut semua. Berapa ramai orang tak ambil semua tu. Dia boleh pun. Tak minum kopi, setengah orang kalau tak minum kopi tak boleh, ngantuk, tak minum Nescafe. Tidak begitu. Sebenarnya atas semangat kita. Saya boleh tak tidur malam, tak minum kopi, tak payah kecek orang lain lah. Boleh. Tak isap rokok, tak minum arak, tak ada. Boleh. Tak payah kecek orang. Kalau kecek orang payah pula kan. Bukti. Itu sebesar-besar tak ada semua tu. Atas kekuatan kita, jiwa kita kuat, semangat kita kuat, kita boleh. Sebenarnya alangkah baiknya kalau orang Islam tu gitu jadinya. Tapi tidak, duk gantung benda tu, duk gantung benda ni. Zaman Nabi dulu ada air kopi tu, Nescafe ada. Yang kuat kita semua, gagah kita semua tu. Perang kita tengok pun lemah. Macam mana dia ni boleh buat sampai gitu, berjuang perang, perjalanan jauh itu batu saja dia boleh pergi, sampai kaki pecah, kuku cabut. Sahabat-sahabat bila kita baca dalam sejarah melalui hadis-hadis tu, kita akan jumpa benda tu. Macam mana dia boleh buat? Bila ada iman, ada semangat, ada kekuatan, dia jadi dengan sendiri. Dia jadi dengan sendiri. Motivasi kita kepada dia sepatutnya mati. Ingat mati menyebabkan manusia jadi bersungguh. Dia tak say buat benda maksiat, takut. Ingat mati, tahulah lepas pada kita mati tak ada lah. Kalau kita nak buat apa-apa pun semasa kita hidup ni, semasa kita hidup. Sebab tu Imam Bukhari setiap bab dia, di hujung dia mesti dia ada isyarat pada mati. Apa? Bukan ingat mati ni jadi lemah semangat. Jadi kau kuat semangat. Kalau kena gaya. Sebab tu Sayyidina Umar dicincin dia ni kan, dia okey dicincin. Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati menjadi penasihatmu. Tak payah ada motivator dah. Tak payah ada kaunselor, tak payah. Ingat tu. Berubah selalu hidup. Berubah selalu. Mati ni, kalau kita muda lagi kena ingat. Tak tahu bila nak mati. Berapa ramai kita tengok muda lagi mati. Tak ada setara saya ni. Tak ada, mati. Tak tahu. Dengan sebab itu jangan leka, jangan ralik. Betul-betul ada peluang ni, rebut peluang. Kalau dia ada semangat macam tu, tak ada ngantuk, boleh buat kerja. Itulah bendanya. Jadi betul, sebab tu kita kata baca Quran ni kan, Quran ni panduan hidup. Ada orang ngaji accounting kau gapo kau memang molek belaka ilmu ni, tetapi dia tak dapat benda-benda ni. Orang bijak setara mana, dia terlibat lagi dengan benda-benda begini ni. Dia nak tahu mana benda ni boleh, benda ni tak boleh. Sebab kalau dia ngaji tu tak ada kena-mengena pun dengan ni. Dia ngaji benda lain, nak bila pitih sebanyak mungkin. Bilion dia boleh kira lagi, trilion dia boleh kira lagi, mata dia. Sebab dia mengaji benda tu, tapi dia tahu ke benda ni. Sebab tu kita tengok berapa ramai orang yang cerdik, orang kafir lah, orang tidak Islam, dia terlibat lagi dengan benda-benda begini.
Maknanya tidak cukup akal untuk mencegah manusia daripada benda ni. Iman juga. Cuba tengok orang yang beriman, tak ada pandang mana, orang biasa, orang kafir. Tapi apa dia tidak terlibat? Itulah kata beruntung orang Islam. Dia dapat panduan hidup, dia dapat pedoman. Ni kitab pedoman, pedoman nak hidup lagu mana. Sebab orang bila sedih, dia nak ambil benda-benda tu, dia sedih lah, nak hilang sedih. Bila tak ada pedoman boleh jadi gitu. Tapi orang yang ada pedoman, dia tak akan buat. Dia tak akan buat gitu. Sebab tu orang biasa orang Islam, kalau dia ada iman kuat, dia tak akan buat, tak akan minum arah. Orang royak sikit dia faham selalu. Dia faham selalu. Itulah apa ni? Banyak benda dalam hidup ni kadang-kadang kita nampak ada keuntungan dia, ada kebaikan dia. Tetapi jangan tengok itu saja. Ini pengajaran. Kena tengok juga mudarat di sampingnya. Kena kira mana lebih banyak. Kena tengok je, dosa ke tidak. Orang Islam dia kada dosa, takut pada dosa. Dia tak nak tahu. Terutama dulu-dulu mana ada hasil kajian lagi orang sampai dulu. Tapi dia tetap tak minum arak. Itulah kelebihan orang Islam. Keistimewaan orang Islam, kerana dia ikut panduan ni, dia selamat. Tak payah jadi orang ngaji lama, tak payah. Tak payah jadi ahli fikir. Orang biasa pun boleh. Ni ahli fikir pun terlibat juga. Apa lagu mana? Lagu mana? Kita tengok Perdana Menteri, Presiden, ahli-ahli parlimen, cerdik-cerdik lah kita kata. Saintis, minum arak. Tak selamat. Orang Islam, orang biasa pun selamat. Itu rahmat kerana Islam. Lepas tu judi tu tak kira pun nak judi tu. Lepas tu Allah mengetahui. Ni cerita mencampurkan makanan minuman kan dengan anak yatim. Makanan dan minuman anak yatim. Boleh ke tidak? Anak yatim tu kita pelihara dia, kita jaga dia. Lepas tu kalau kita nak masak suku untuk dia tu periuk lain, dapur lain, semua lain, susah. Bukan semua orang mampu pun macam tu. Jadi sambil-sambil dia masak untuk dia, anak yatim tu pun makan sekali juga. Boleh. Cumanya atas kira-kira kita lah. Jangan jadi banyak kita ambil dia duit ke, beras ke apa ke, jangan. Kalau kita tu sikit. Jangan. Dia padan dengan dia lah. Tapi masuk tu sekali. Itu maksudnya. Jadi Tuhan galakkan sangat kita ni orang Islam ni ambil berat, jaga, pelihara anak yatim. Tapi mungkin kita berasa susah nak jaga anak yatim. Kalau Tuhan susahkan, tapi dia bagi kemudahan. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu orang mana hak nak buat baik, niat dia baik, orang mana hak niat dia tak baik. Tuhan tahu. Ada juga orang yang pelihara anak yatim, dia ambil kesempatan di situ. Dia ambil kesempatan di situ. Ambil kesempatan untuk cari kekayaan, untuk kesenangan hidup dia. Kalau dia tak ambil, anak yatim lah yang dimakan. Tuhan tahu. Dengan sebab itu ini amaran, peringatan Allah kepada orang-orang yang buat baik. Buat baik tu buat baik molek, dia ikhlas molek, biar betul. Kena ingat Tuhan tahu. Takut di sebalik kita nak buat baik tu kita dapat dosa pula. Tak ada mana kalau lagu tu. Tak ada mana. Nak buat baik, berasa buat baik, rupanya boleh dosa. Setengah-setengah tu dia tahu pun dia buat tu dosa, salah. Tapi orang tak tahu. Sebab anak yatim tu dia pelihara di rumah dia, mana orang nak tahu. Tapi kita kena ingat, kita orang mukmin, orang Islam ni, Allah tahu. Bila Allah tahu, selesai. Kita tak boleh buat ke mana-mana. Urusan ni kita dengan dia, bukan dengan manusia. Bila kita mati, kita bertemu dengan Tuhan. Nak hukum kita pun Tuhan, bukan manusia. Jadi kena takut ke dia. 368. Tidak ada apa pun yang tersembunyi kepadanya. Itu kena ingat molek. Kerana itu dia berfirman. Baca. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Bermaksud Allah mengetahui pengkhianatan, yakni penyelewengan dan ketiadaan jujur pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati.
Walau sya'allahu la'anatakum. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia dapat menyukarkan hukumnya ke atas kamu. Yakni dengan mengharamkan bercampur gaul dengan mereka. Kalau Tuhan nak begitu, dia boleh buat. Kita apa dah ya, manusia ni, hamba ni. Kalau dia tetapkan macam mana-mana, kena ikutlah. Seperti mana dia tetapkan semaya 5 waktu, kita kena buat. Kita hamba. Ni pun kalau Allah SWT kata, boleh, kamu dapat pahala banyak, boleh pelihara anak yatim, tapi kamu kena masuk suku. Kena masuk suku. Bayangkan, jadi susah macam mana? Susah kan? Setelah tu berpayah banyak lagi kalau dia buat. Dia boleh buat, tapi Allah tidak buat gitu. Tidak buat gitu. Dia tahu kelemahan kita, manusia ni. Perkataan a'natakum hanya sekali sahaja tersebut di dalam Al-Quran. Ia berarti memberatkan, membebankan, menyusahkan, menyulitkan dan menyukarkan kamu. Jadi Allah kan dalam Quran ni, asas dia Islam ni kemudahan, mudah, bukan nak menyusah. Jadi sebab tu perkataan ni pun sekali ya sebut ni. Jadi menyusah ni. Itu pun kalau dia nak, lepas tu dia buat apa? Dah. Kalau dia nak, boleh. Seperti mana dia wajibkan ke atas umat dahulu semaya bukan 5 waktu, banyak lagi waktu. Boleh. Orang yang hidup masa tu nak buat apa? Ikut jelah. Ikut Nabi dia lah. Tuhan boleh buat. Memang apa berubah pun syariat ni. Dulu, kalau kena najis, kena gunting. Tempat kena najis. Lepas tu, kena tampung lah pula. Kalau tidak nak baru, kena beli lain lah pula. Kan susah tu. Boleh ke tidak Allah buat? Memang boleh. Memang dia telah buat dah pun. Memang dia telah buat dah. Orang yang hidup di zaman tu kena ikut lah. Tapi Islam untuk umat terakhir, umat akhir zaman ni, banyak dah kemudahan Tuhan bagi. Keringanan. Antaranya, kalau jaga anak yatim, pelihara anak yatim, boleh makan campur. Boleh duduk sekali. Boleh pakai kain selimut dia, selimut dengan dia, boleh. Bukan kita selimut sangat, selimut dengan dia. Bila-bila duduk ulik dia, kita kata. Bila-bila duduk pujuk dia, kita pakai selimut dia. Boleh. Dia tak kata kenapa kamu tak boleh pakai selimut dia, kena pakai selimut suku. Tidak begitu. Banyak kemudahan dibagi itu. Ia berarti ia berpunca dari perkataan anat. Daripada perkataan ini juga datangnya perkataan anittum yang tersebut sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Antaranya pada 2 firman Allah di bawah ini, nescaya kamu susah, tapi Allah buat akan menyebabkan kamu susah. Tidak juga. Cuba tengok. Baca sini. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dan ketahuilah bahwasanya di kalanganmu ada Rasulullah, maka janganlah kemahuan atau pendapatmu mendahului pentadbirannya. Kalaulah ia menurut kehendakmu dalam kebanyakan perkara, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Rasulullah tidak menurut melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya. Dan kamu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bersyukur kerana Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikannya indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Baca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bermaksud, sesungguhnya telah datang padamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan untukmu, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Azizun alaihi ma anittum. Tidak perlu panjang situ. Ma anittum gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni salah satu sifat dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut
Dia tidak suka apa yang menyusahkan umat dia. Sedih dia. Kalau apa-apa yang menyusahkan umat dia, dia sedih. Dia tidak nak kalau menyusahkan. Itu perkataan anitum, anat. Nak ceritanya. Tetapi anak itu menyusahkan, itu tidak dikehendaki. Nabi pun tidak suka. Tidak nak kita susah. Jadi dengan sebab itulah agama Islam ni penuh dengan keringanan, kemudahan. Yang jelasnya, kalau tak semaya tu kena semaya juga, tapi tak boleh semaya sambil berdiri, boleh sambil duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Boleh. Boleh. Tak boleh duduk atas kerusi. Boleh. Itu kemudahan, itu keringanan itu. Bukan makna tinggal langsung. Tak. Kalau benda tak boleh tinggal. Kalau benda tak boleh tinggal, gitulah. Dalam perjalanan, kita dalam susah. Bila susah, dia benarkan kita jamak semaya. Benarkan kosong. Nak tinggal terus, tak boleh. Tak boleh. Tapi ada keringanan. Tetap ada keringanan. Itulah keistimewaannya. Gitu. Dia maha perkasa. Dia sebut, selepas sebut semua tu, dia sebut Aziz, maha perkasa. Kerana itu tiada siapa pun dapat menghalangi kehendaknya. Dan dia maha bijaksana. Lepas tu setiap benda yang dia buat tu ada hikmat dia. Mungkin kita tak nampak. Sekali tengok tak nampak. Kita fikir banyak lapis baru nampak hikmat dia. Walaupun ramai mati, beribu-ribu mati di Turki tu, bumi, ada hikmat di sebalik. Itu Turki ya, kita Covid hari tu seluruh dunia pun. Apa? Siapa dia boleh buat apa? Aziz, maha perkasa. Kalau dia nak kita, tak ada siapa dia boleh halal. Itu Aziz. Itu makna Aziz. Hakim. Tapi di sebalik Aziz tu nampak keras tu, dia Hakim, bijaksana. Bijaksana. Maka kita tengoklah kita sendiri duduk guna. Pandailah guna Google Meet. Duduk buat mengaji, duduk gapo, mula tak cara mana. Banyaklah delivery ni, orang menego secara online, jadi kaya raya pula dah. Tuhan nak ubah tu dia mesti kena sekaligus, semua sekali. Hak dulu kaya, dia nak jadi miskin. Hak miskin jadi naik, jadi kaya raya. Tuhan buat lagu mana? Lagu tu. Lagu tu. Kita kan nampak tu. Kerja dia tu. Lagu tu lah. Hak mana mati. Pada ada mu hidup setakat tu. Berapa ramai hak mati. Sahabat andai kita, kenalan kita, keluarga kita mati. Tak boleh pergi ziarah. Tu boleh tu samai kita ni, tu habis. Hak mana dan dengan samai kita je dan. Hak sebelum kita 200 tahun pun dia hidup, dia tak jumpa lagi. Dia tak jumpa. Besar hikmah. Itu maha bijaksana kerana setiap perkara yang dilakukannya penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dia, hikmat dia tak nampak. Sekali tengok tak nampak. Sekali tengok tak nampak. Kita sedih lah. Memanglah kita sedih bila mati. Anak yatim tu mati, ayah tak ada umur. Tak sedih. Kan dia cerita pasal anak yatim, tak sedih. Cuba tengok kita. Ada mak, ada ayah. Siapa ketua ada. Siapa tua gitu. Ayah dan mak kita duduk jalan. Bagaimana orang nak hidup ni, budak ni? Tengok. Anak suruh kita mikir. Tapi boleh hidup berapa ramai anak yatim pun yang berjaya. Lebih pada orang ada ibu bapa. Itu hikmat tu. Kadang-kadang manusia dia kena begitu. Dia tak ada ibu bapa baru dia jadi mikir. Kalau ada ibu bapa tu leka. Dia bergantung dengan ibu bapa banyak. Tidak berdikari, tidak boleh berdikari. Hikmat tu tu tak nampak. Bukan seorang, untuk seorang. Dalam dunia ni berapa ramai orang ni yatim piatu. Yatim berapa ramai? Semua setiap orang tu ada hikmat Tuhan untuk dia dan untuk orang lain. Tuhan nak tengok pula orang lain buat gana ke dia. Nak suruh fikir. Kalau dia sendiri mati, anak dia dilayani dengan layanan yang buruk macam mana? Jadi fikirlah. Begitu. Itu semua hikmat Tuhan. Lepas itu wala tankihul musyrikat, baca.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hatimu. Dan janganlah kamu kahwinkan lelaki-lelaki kafir musyrik dengan perempuan-perempuan Islam sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hatimu. Kerana mereka orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, keterangan hukumnya kepada umat manusia, supaya mereka dapat mengambil pelajaran daripadanya. Baik. Di sini panduan lagi untuk kita. Panduan ini kalau kita tidak Islam, tidak ikut agama, tak dapat kita nak buat keputusan. Tak dapat nak buat keputusan, tak tahu nak buat macam mana. Kalau kita jatuh hati, seorang perempuan jatuh hati kepada orang yang tidak sefahaman dengan dia, agamanya lain, nak buat macam mana? Kita kira biasalah. Seperti mana sama Islam kita kata dah berkenal, boleh nikah lah. Bagaimana dengan orang kafir? Boleh ke buat gitu? Kalau tak ada panduan dia bayangkan macam mana. Sebab itulah orang kita, orang Islam yang tahu hukum agama, yang ikut panduan agama, dia tak mahu kahwin dengan orang kafir, kecuali orang kafir itu masuk Islam. Itu umum kita tengok gitu. Orang Islam nak masuk kafir payah. Ada, tapi payah. Jahil benar tak? Hak umumnya, hak kita dengar di mana-mana pun, walaupun negara bukan Islam sekali, orang kafir masuk Islam. Sebab orang kafir ni dia tidak dalam akidah dia, akal dia tu tidak dalam. Dia mudah cabut. Orang Islam ni tidak begitu. Sebab apa? Sebab ayat ni lah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Maknanya sebaliknya pun begitu juga. Ibu bapa pun nak kahwinkan anak dia dengan orang kafir tak apa. Masuk Islam okey, tak apa. Begitu kan? Itulah yang kita tengok. Mari mana kembang begitu pegangan ni. Inilah. Maknanya masyarakat Islam yang macam tu dia jadikan ayat ini sebagai panduan hidup, pedomannya. Orang yang tak ada pedoman dia boleh macam-macam. Dia kira apa bezanya? Kalau nak kira akal manusia, dia tidak Islam pun apa je, perempuan juga. Dia bukan mahram kita, sama-sama berkenal apa-apanya. Dia pun mari lagu tu lah. Orang kafir dia fikir gitu. Sebab tu dia tak kisah. Tapi hak mana kisah agama tu tak boleh juga. Tak boleh juga. Hak mana tak kisah tu dia gitu. Mudah je. Asal dia berkenal masuk Islam, tak ada jadi masalah masuk Islam. Masuk Islam. Sebab tu ramai masuk Islam. Salah satu sebab orang masuk Islam ni, ramai ni sebab nak menikah. Mula-mula aja. Lepas tu bila masuk tu dia tengok. Satu suasana baru. Menarik juga. Makin dekat sepatutnya kita orang Islam ni dia jadi gitulah. Mula-mula je dia begitu dulu. Nak jadi sebab nak masuk Islam tu. Tapi suasana ni masyarakat Islam sepatutnya membantu mereka semakin dekat kepada Islam, bukan semakin jauh. Jadi itu salah satu tarikan lah. Salah satu tarikan. Kita kenapa tak mahu kahwin? Sebab tu. Tetapi tak ada orang Islam. Dia kahwin dengan orang kafir. Ada saja, ada.
Terutamanya saya nak cerita lah. Kalau pelakon-pelakon Bollywood kan, biasa dengar Bollywood kan, ramai menikah beza agama ni. Islam menikah dengan Hindu, Islam menikah dengan Kristian. Sana dia lagu tu kan bergaul, masyarakat campur gaul gitu. Lepas tu lagu mana? Lagu tu lah orang panggil Murji'ah. Kalau nak tahu Murji'ah zaman moden, Murji'ah ni lagu mana? Asalkan kita Islam sudah. Keturunan kita Islam dan kita mengaku kita Islam. Lepas tu ikut buat gapo? Nak semaya, tak semaya, nak langgar hukum, tak jadi masalah. Tak masuk neraka dah. Sebab kita Islam. Islam tu tiket untuk masuk surga. Tak akan masuk neraka ke mana-mana pun. Tak semaya. Nikah dengan orang kafir, nikah beza agama. Dia jadi gitu. Adakah dalam sejarah ni umat Islam ni orang yang berpahaman begitu? Ada. Zaman dulu. Zaman ni dia tak tahu pun gapo Murji'ah tu. Tapi perbuatan dia adalah perbuatan puak Murji'ah yang sesat. Orang Islam dulu ada dah. Tempat kita ni tak ada lah. Indonesia ada. Dalam satu rumah tu macam-macam agama. Lagu tu lah. Sebab apa? Tak jadikan hak ni panduan. Tu ya. Kalau jadikan hak ni panduan tak berlaku. Tak berlaku. Mana dia langgar hukum lah. Memanglah langgar dah lah. Tapi dia duk sedar hati lagi. Nama Islam. Orang sebut dia Islam. Kalau pergi Mekah nak buat haji nak umrah, tak ada siapa dia larang. Dia sedar hati. Tapi kalau dia cek sungguh, tengok ni Quran ni, panduan utama, pegangan utama, rujukan utama umat Islam. Betul kau dia buat tu dengan Quran? Akhir jumpa selalu. Islam dia tidak seperti agama lain. Boleh kita rujuk. Boleh rujuk kan? Ni aku buat ni salah ke tidak? Boleh rujuk kan? Salah lah. Ni ayatnya. Jangan kahwin. Tuhan kata dengan perempuan-perempuan kafir musyrik. Tidak musyrik apa? Menyembah berhala gitu semua tu. Tapi yang menikah boleh. Tapi ramai juga antara mereka tu masuk Islam. Apa di sana, kalau di India ni yang hebat, dia tak cara. Tak boleh buat apa. Masuk Islam boleh. Tukar-tukar agama tak jadi masalah. Pasal dia demokrasi sungguh. Tapi dia ni demokrasi tercemar dah. Tapi asalnya Mahatma Gandhi asas tu memang sekular sungguh. Sekular dia tak cara masing-masing. Pilih masing-masing. Dia tak ganggu. Kadang-kadang kita tengok orang beragama sana kan lebih bebas lagi daripada tempat kita, negara Islam. Negara Islam ni banyak kontrol gitu, kontrol gini. Dia tak rasa. Dah demo boleh buat kerja, buatlah. Buat bangunan sebanyak mana, dah ada pitih lah. Lepas tu pitih sebanyak mana? Luar negara bui. Ikutlah. Dah demo pandai. Gitu. Kita tak boleh. Bukan penggadah pula kena. Sibuk dah. Sebab tu payah. Kontrol banyak. Tak ada kebebasan. Tapi adalah sudut baik dia, memang ada sudut baik dia. Sudut rugi. Sudut tak molek dia. Banyak juga. Macam sana walaupun dia kafir pun dia bebas. Tempat nak rayaknya. Sebab saya pernah duduk sana lama, jadi saya tahu. Maknanya kita beli buku, beli gapo, beli tiket separuh harga. Sebab apa? Kita pelajar. Pelajar gapo? Agama Islam. Tak cara dia, asal pelajar. Nak beli tiket wayar tu, boleh separuh lagi. Apa? Mu pelajar. Pelajar apa? Pelajar agama Islam. Tak cara. Tengok. Asal dia pelajar. Tengok. Mana ada? Negeri kita tak ada dengar begitu. Beli negeri Islam lain kok. Sebab tu dia saya duduk ikuti apa ni macam-macam lah politik dia ni. Payah nak cari sepuluh negara kita, kata dia. Kebebasan sungguh bagi, kata dia. Ya betul, banyak perkara dia memang bebas. Tetapi ada juga dia kontrol. Memang gitulah dunia ni, tak boleh gila. Mana-mana apa gitu. Ya ada baik, ada tak baik. Ada kemudahan, ada kepayahan. Tak boleh gila waktu tu. Mana pun. Tapi asal ni saya boleh sebut. Kita nak beli gapo mudah. Sampai dululah, sampai masa saya duduk sana ni. Lah ni lagu lain dah, berubah banyak dah. Masa tu pakai minyak gas. Dapur gapo ni kan.
Sana sini pun gitu juga. Ada gas-gas ni. Gas ni baru. Pakai minyak gas. Kita nak beli minyak gas. Pakai kad student. Student kad. Boleh. Mudah selalu. Segala benda mudah. Sebab apa kita belajar? Kita tanya dia mau belajar ke apa? Kita tanya. Itu dia. Sebab tu sana bangunan bukan main hebat-hebat sekolah agama. Asalnya sekolah biasa, kemudian jadi peringkat universiti. Berapa banyak lagu tu. Sebab apa? Dia memang bebas. Nah, dia mau dah pandang. Lepas tu, Syiah kau gapa gitu-gitu, hak sesat, dia mau kira. Dia tak capu. Tapi kadang-kadang, yalah, mana-mana begitu orang politik capu juga. Dia bakar kau ni jadi apa? No, panah. Sama Islam. Ada juga berlaku lagu tu. Tetapi hak dasar dia dalam perlembagaan dia, hak asal memang sekular. Sekular ni kelebihan dia hak tu bebas. Kalau sungguh demokrasi sungguh. Cuma kadang-kadang demokrasi tu dia tercemar juga di mana-mana pun. Jadi dia bebas nak menikah nak apa tak jadi masalah. Menikah pergi jumpa mahkamah selesai. Tak saya ikut cara agama ni nak ikut secara sendiri, cara dunia boleh nikah, tak ada boleh halal pun. Begitu cara. Baik, di sini 371 larangan berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman dan memeluk agama Islam itu bersifat umum. Menurut zahirnya ia merangkumi juga perempuan-perempuan dari kalangan ahli kitab. Kerana mereka juga kafir dan sebahagian besar dari mereka musyrik. Ahlul kitab kan orang Kristian, semua berhala juga. Tiga Tuhan, syiriklah tu. Tetapi firman Allah di dalam surah Al-Maidah mengecualikan mereka. Jadi kita tahu semua orang kafir kau ni tak boleh nikah ni. Tu sampai Nabi tu ada menikah dengan ahlul kitab tu lagu mana pula? Dia ni ikut surah Al-Maidah. Lelaki-lelaki Islam tidak diharamkan mengahwini mereka walaupun mereka tidak memeluk agama Islam. Boleh. Tidak peluk agama Islam boleh. Dia tetap dengan Kristian dia tetap dengan Yahudi dia, boleh nikah dengan orang Islam. Ni ada kecuali dalam Islam ni. Walaupun dia tu kafir, walaupun dia musyrik. Mengikut setengah ulama lah, ada khilaf situ. Setengah-setengah ulama kata kalau dia ahlul kitab percaya kepada sesuatu Tuhan tidak syirik, tak apa. Kalau tidak tak boleh juga. Sebab dia termasuk dalam ayat tadi, surah Baqarah yang kita baca. La tankihul musyrikat. Musyrikat dah tu. Cuma bagi orang yang kata boleh tu, dia kata ulama-ulama kata boleh. Sampai hari ni pun mereka kata boleh. Zaman Nabi tu semua percaya pada Tuhan Esa kat belakang. Dah. Percaya Tuhan tiga juga. Lepas tu boleh menikah. Sebab itu kata dia boleh menikah dengan ahli kitab sampai hari ni. Itu bukan cala-cala orang fatwa tu. Fatwa Al-Azhar University pun lagu tu. Darul Ulum Deoband pun kata boleh nikah dengan ahli kitab. Cuma kalau di India tu yang eret lagi. Hindu tu pun ahli kitab juga kata dia. Apa ahli kitab di Kristian dengan Yahudi saja je. Hindu tu pun ahli kitab. Sebab itulah ada presiden Islam nikah dengan orang kafir. Nikah dengan Hindu. Sebab dia kata ahli kitab juga. Kata dia, cuba tengok, cuba kaji molek kitab tu. Lepas tu kita pergi lebih banyak lagi sesuai dia serupa dengan Islam. Nak banding dengan agama lain. Nak kata tidak ahli kitab lagu mana? Ahli kitab lah tu. Dia bagi kod tu. Tapi umumnya ulama tak terima. Ahli kitab yang dimaksudkan di sini ialah Yahudi dan Nasara. Itu pun boleh tu orang Islam lelaki berkahwin dengan perempuan mereka. Bukan perempuan Islam berkahwin dengan mereka. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Maidah disebut perempuan saja. Lelaki Islam saja boleh berkahwin dengan perempuan ahlul kitab. Adapun ahlul kitab lelaki nak berkahwin dengan Muslim, itu tak boleh. Sebab apa? Tak payah banyak tahu, mudah je. Orang lelaki dia lain, dia kuat. Dia boleh mempengaruhi isteri dia. Mula-mula dia tidak Islam, lama-lama duduk sekali dia masuk Islam. Tapi kalau hak tina kita, hak lelaki dia, takut ni tengah irat, pergilah ke sana. Itu tak sah. Ini pun satu bentuk dakwah juga.
Terutamanya di zaman Nabi, di zaman sahabat dahulu, begitu caranya. Bila kahwin, dia tengok, oh bagus, ju, molek, masuk Islam. Tu kita naknya. Kita naknya. Biar dia masuk dulu. Kalau perempuan, biasanya perempuan ni dia ikut suami, kalah. Jarang kita nak cari perempuan tu kuat, boleh menguasai suami dia. Jarang dalam budaya masyarakat mana sekalipun. Jadi situ kita nak Islam dia bijaksana. Apa dia pilih lelaki, perempuan tadi. Sebab apa perempuan ni biasanya terpengaruh, dia akan terikut-ikut. Ni dalil boleh berkahwin dengan ahlul kitab. Tempat kita tak pakai hak ni. Tak apa, tak jadi masalah, kita pilih hak ni. Sebab ada juga ulama mengatakan ahlul kitab hak ni tu musyrik dah. Musyrik ni dia masuk dalam ayat hak kita baca saat ni lah, surah Baqarah. Bila musyrik itu masuk, bila tu tak boleh musyrik. Kita sini fatwa-fatwa Malaysia mana-mana banyak juga negara dia tak boleh. Boleh, tak jadi masalah. Pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing. Itu baca dah terjemah. Dah baca. Baca. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Bermaksud, pada masa ini dihalalkan bagimu memakan makanan yang lazat-lazat serta baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberikan kitab itu halal bagimu, dan makanan sembelihan kamu juga halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan perempuan-perempuan yang beriman, dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripadamu, apabila kamu beri mereka mas kawinnya dengan maksud mengahwininya, bukan dengan maksud berzina. Dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalannya yang baik, dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Cuba tengok tempat yang saya garis. Itu yang berkenaan. Dihalalkan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan ahlul, orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab lah, dahulu daripada kamu. Apabila kamu beri mereka mas kahwin. Supaya kita kahwin dengan orang Islam, kita bagi mas kahwin, boleh. Dengan maksud mengahwini, bukan dengan maksud suka-suka sonono, dengan maksud berzina, itu tak boleh. Dengan ahli kitab, dengan siapa pun tak boleh. Dengan orang Islam tak boleh. Dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan, itu tak boleh. Secara kahwin, itu sahaja yang boleh. Jadi kamu tu Tuhan tuju kepada lelaki, tidak kepada perempuan. Jadi ulama mengatakan setakat tu je boleh. Perempuan Islam nak kahwin dengan lelaki ahlul kitab tak boleh. Sebab dalam Quran tak ada sebut gitu. Yang dia sebut lelaki saja boleh. Bukan kahwin saja, sembelihan pun boleh makan. Mereka sembelih boleh makan. Kecuali kalau kita dengar dia sembelih dengan nama Nabi Isa, Jesus, Jesus, tak boleh. Kalau tidak boleh. Ni berdasarkan ayat ni lah. Berdasarkan ayat ni. Cumanya macam kita sebut tadi lah, secara umumnya boleh dikatakan sepakatlah mazhab mana-mana pun ahlul kitab ni Yahudi dan Nasara sahaja, tak termasuk agama-agama lain. Tetapi ada segelintir ulama kata Hindu pun masuk juga ahlul kitab, tapi itu tidak benar. Tidak benar. Selain daripada itu kena masuk Islam baru boleh kahwin. Dan boleh kita makan sebelah dia apabila dia Islam dahulu. Tapi kalau ahli kitab tidak Islam pun tak apa. Itu bezanya. Sebab itu Nabi SAW boleh hidup dengan masyarakat ahli kitab di zaman dia. Mudah nak bergaul dengan mereka sebab ada kemudahan-kemudahan inilah.
Mungkin ada orang beranggapan bahawa perempuan-perempuan yang dilarang oleh Allah, orang-orang Islam mengahwininya di dalam ayat ini hanyalah yang musyrik, bukan yang kafir semata-mata. Seperti ahlul kitab. Mungkin orang faham gitu. Sebab ahlul kitab ni kafir, tidak musyrik. Mungkin orang faham gitu. Jadi sebab dalam ayat wala tankihul musyrikat, musyrikat yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi. Wala tunkihul musyrikin, musyrikin mana orang yang melakukan syirik. Jadi kalau orang kafir yang tidak melakukan syirik, seseorang yang boleh. Nanti dulu. Itulah sebabnya Allah membenarkan orang-orang Islam mengahwini mereka di dalam ayat kelima surah Al-Ma'idah tadi. Mungkin orang faham begitu. Selain itu, beberapa ayat Al-Quran membezakan di antara orang-orang kafir dan musyrik. Ahlul kitab disebut berasingan daripada orang-orang musyrikin. Lihat sebagai contohnya 3 firman Allah di bawah ini. Mana ahlul kitab disebut kafir, tapi musyrikin disebut berasingan. Ini menunjukkan hukum musyrikin berbeza daripada hukum orang kafir. Mungkin orang faham gitu. Kafir itu kafir mana? Kalau ahli kitab betul, kafir lain tak boleh. Hak etis tak percaya kepada Tuhan tak boleh kita berkahwin. Dia tidak musyrik. Dia tidak menduakan Tuhan 3, Tuhan 5, Tuhan tak ada. Langsung tak ada Tuhan, sah pun tak ada. Kafir juga lagu tu. Tidak musyrik tapi kafir. Tak boleh. Jangan salah faham. Cepat baca. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Bermaksud orang-orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bermaksud orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepadamu sebarang kebaikan berupa wahyu dan lain-lain dari Tuhanmu, padahal Allah bebas menentukan rahmatnya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Di dalam ketiga-tiga ayat di atas, perkataan al-musyrikin diatafkan dengan waw kepada ahli kitab. Menurut kaedah nahwu bahasa Arab, apabila sesuatu perkataan diatafkan dengan waw kepada sesuatu perkataan yang lain, maka ia menunjukkan dua perkara atau hakikat yang berbeza. Kalau kita pakai ilmu nahwu lah. Jadi innal ladzina kafaru, ini cuba tengok. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini waw ni. Ini orang panggil ataf dengan waw. Mana belajar bahasa Arab tu dia boleh faham lah. Ini lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Maknanya orang kafir ni ada ahli kitab, ada musyrikin. Musyrikin suku, ahli kitab suku, tapi kafir kedua-duanya. Sebab kaedah nahwunya dia kata apa? Al-'athfu bil waw yaqtadil mughayarah. Tu kaedah tu. Al-'athfu bil waw yaqtadil mughayarah. Ataf dengan waw memberi arti berlainan. Jadi ahlul kitab lain, musyrikin lain. Kesimpulannya ialah ahlul kitab bukan musyrik dan musyrik pula bukan ahli kitab. Yang dilarang Allah di dalam ayat 221 di atas ialah berkahwin dengan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun ahlul kitab memanglah benar mereka juga kafir, tetapi mereka tidak musyrik. Kerana itulah orang-orang Islam dibenarkan berkahwin dengan mereka. Ini adalah suatu anggapan yang salah. Kalau benar demikian, maka seharusnya orang-orang Islam juga boleh berkahwin dengan golongan etis, misalnya. Kerana golongan itu tidak musyrik, tidak mendua atau meninggalkan Tuhan.
Malah mereka sebaliknya tidak percaya kepada semua Tuhan. Ya, mereka kafir tetapi tidak musyrik. Dan Allah hanya melarang berkahwin dengan orang musyrik sahaja. Lama kan buat kesimpulan gitu. Boleh pula menikah dengan ateis. Sebab dia kafir. Ahlul kitab kafir. Tu boleh nikah tu. Jangan buat kesimpulan gitu. Jawapannya ialah, andaikan anggapan itu benar sekalipun, maka di dalam ayat yang lain Allah juga dengan jelas telah melarang orang-orang Islam berkahwin dengan orang-orang kafir. Kena tengok ayat lain pula. Ada ayat yang sebut orang kafir, tak sebut musyrikat pun, tak kira lah termasuk etis. Kafir tak boleh. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini, baca. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepadamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang-orang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan, dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi kepada mereka mas kawinnya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan, dan biarkanlah mereka, suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Demikianlah hukum Allah. Ia hukumkan di antara kamu dengan adil, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi larangan Allah di dalam ayat ini berarti mengharamkan seperti larangannya yang terdapat di dalam ayat ke-121 ini juga. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Makna asalnya jangan pegang lengan ni. Isam. Jangan pegang lengan. Suami isteri kan pegang, dia pimpin pegang. Mana jangan pegang lengan orang kafir. Maksudnya jangan jadikan isteri. Ni tempatnya saya kali itu berkenaan. Lelaki, perempuan Islam tidak halal kepada lelaki kafir. Lelaki kafir tidak halal kepada perempuan Islam. La hunna hillul lahum wala hum yahilluna lahun. Ni berkenaan dengan orang kafir, ni bukan musyrikat. Menunjukkan kafir tak boleh juga. Tak boleh juga. Selain itu, ahlul kitab juga sebenarnya sudah termasuk dalam kalangan orang-orang musyrikin berdasarkan beberapa firman Allah di dalam Al-Quran. Lihat firman Allah di dalam surah Taubah sebagai contohnya. Jadi di sini, sebab apa setengah-setengah ulama tu kata ahlul kitab yang adalah ni tak boleh dah nak kahwin? Sebab mereka tu pun termasuk dalam musyrikin, musyrikat. Jadi mereka faham yang boleh tu di zaman Nabi ada kebenaran tu, di zaman Nabi masih ada lagi yang macam tu. Mereka faham gitu. Termasuklah sahabat Nabi Ibnu Umar. Dia kata mana lagi syirik yang lebih besar lagi daripada orang yang kata Isa tu anak Tuhan. Mana lagi syirik yang lebih besar daripada itu. Sebab tu Ibnu Umar tak mahu. Jadi saya lebih setuju dengan pendapat itu. Kalau tempat kita ni buat fatwa begitu boleh, bagus. Mana ahli kitab yang ada ni musyrikin dah. Musyrikat dah. Bila musyrikin masuk dalam ayat surah Baqarah yang kita baca tadi 221 tu. Kalau kafir saja tidak musyrikin, macam etis, tak percaya kepada mana-mana Tuhan pun. Satu pun Tuhan ada. Kafir. Bila kafir tak boleh juga berdasarkan ayat ni. Kan senang tu, ada panduan tu kan? Ada panduan. Mana bukti?
orang apa ni ahlul kitab tu musyrikin. Coba baca. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bermaksud, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putera Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putera Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, iaitu mereka menyamai perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kesimpulannya ialah ayat ke-221 surah Al-Baqarah ini merupakan ayat umum yang dikhususkan, atau ayat umum yang ada sesuatu dikecualikan daripada keumumannya. Ayat yang mengkhususkannya ialah ayat kelima surah Al-Maidah, seperti telah dikemukakan di permulaan nota ini. Dengan itu difahami bahawa wanita-wanita ahlul kitab tetap boleh dikahwini oleh orang-orang lelaki Islam walaupun mereka kafir dan musyrik. Ini termasuk dalam hak kecuali, walaupun dia kafir, walaupun dia musyrik. Sebab zaman Nabi ni dalam Quran disebut, Kristian mempercayai Isa anak Tuhan, Uzair Yahudi mempercayai Uzair anak Tuhan. Dalam keadaan itu pun ahlul kitab boleh kahwin. Sebab itu ada kebenaran juga fatwa setengah-setengah negara, setengah-setengah tempat mengatakan ahlul kitab Yahudi Kristian lah, adalah ni pun boleh lah. Itu kecuali walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir. Mereka pegang kod tu. Setengah-setengah ulama pula daripada sahabat lagi sampai ke hari ni kata dia dah musyrik, dah masuk dalam ayat surah Baqarah tadi, tak boleh lah. Dah musyrik. Tak boleh tu mana zaman Nabi kira-kiranya masih ada lagi yang tidak begitu, yang percaya kepada Tuhan tu satu. Tu bolehnya. Hak kata boleh tu. Dia ada dua golongan lah. Bagi orang yang kata boleh tu, dia kata siapa kela ni pun boleh. Sebab apa? Ini termasuk dalam kecuali. Kalau ahlul kitab walaupun dia musyrik pun boleh. Boleh faham ke tidak? Walaupun dia kafir lagi, musyrik lagi, boleh ahlul kitab. Itu termasuk dalam yang dikecualikan. Dikecualikan oleh ayat mana? Ayat surah Al-Maidah. Jadi dua-dua tu mereka pakai. Hak musyrikin, hak tak bolehnya, hak tidak ahlul kitab. Tak kira lah apa. Musyrikin Arab ke, musyrikin Hindu ke, musyrikin Buddha ke, musyrikin mana-mana tak boleh. Hak tu tak boleh. Ahlul kitab kecuali, kata mereka. Ni bukan sikit-sikit, ramai pula ni ulama orang duduk lain ni. Jadi kita kena faham lah. Ada dua golongan kita orang Islam. Hak moleknya hak lebih selamat tak sah. Sebab kita ni pakai tak boleh. Sesat. Begitu. Tapi kalau ada orang kata boleh, jangan duduk sibuk lah. Memang dia ada alasan. Bacalah tafsir mana-mana pun, memang gitu. Baik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan jangan kamu kahwinkan lelaki-lelaki kafir. Dituju kepada wali-wali, wali-wali, dengan perempuan-perempuan Islam sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hatimu. Kerana mereka, orang kafir itu, yad'una ilan nar, menyeru, membawa kepada, mengajak ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke syurga, yakni melalui agama Islam itulah, mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Jadi bukan
perempuan saja, lelaki saja tak boleh berkahwin dengan perempuan. Perempuan pun tak boleh kahwin dengan lelaki musyrik, tak boleh. Dan kafir. Kafir tu selain daripada ahlul kitab. Kalau ahlul kitab ada khilaf lagi di situ. Ada khilaf lagi. Jadi lelaki kafir musyrik baik dari kalangan ahlul kitab atau bukan ahlul kitab, semuanya tidak boleh berkahwin dengan wanita muslim. Sebab dalam ayat Al-Ma'idah tu pun nak boleh tu lelaki saja berkahwin dengan perempuan ahlul kitab. Sebaliknya lelaki ahlul kitab itu tak boleh. Jangan pula perempuan kata, ini cuba tengok, Islam ni sama membezakan lelaki dengan perempuan. Lelaki lebih boleh menikah, perempuan tak boleh menikah. Janganlah begitu. Kita orang Islam, janganlah kecek gitu. Satunya yang kita sebut tadi, lelaki boleh mempengaruhi perempuan, perempuan biasanya tidak. Sebaliknya dia terpengaruh. Dia tu takut bimbang pula jadi masuk agama lain pula. Tu lagi teruk. Lepas tu anak bila boleh tu nak buih sampai siapa lebih kuat? Nak bawa pergi ke masjid ke nak bawa pergi ke gereja? Pula masalahnya. Ayah nak bawa pergi ke gereja, mak nak bawa pergi ke masjid, mana kuat? Kan timbul masalah. Pasal tidak serupa. Bangsa berbeza, budaya berbeza, apa masalah dah? Walaupun sama Islam. Apatah lagi kalau agama berbeza. Ini lagi teruk. Lagi teruk. Yang sebenarnya tak payahlah. Tak payah, tak usah. Terutama kalau perempuan itu. Sebab apa dia lemah? Dia akan terikut-ikut. Akhirnya yang menjadi masalahnya anak bingung. Anak bingung. Dia kata aku buat kedua lah senang. Pergi masjid kata jangan-jangan. Jaga mak, hati mak. Pergi kuil. Pergi gereja kata jangan-jangan. Jaga hati ayah. Anak dia pula bingung. Padahal dia nak ikut pesaka, nak ikut mana pula? Nanti kalau mati sesiapa nak ikut mana? Pula susah. Dulu semasa Islam kuat, hukum lain tak ada, hukum Islam aja ada. Dan orang kafir pun akui Islam tu bagus. Jadi kalau mati ikut pesaka Islam. Hak tu hak kuat. Yang ada sekeliling hak hebat, yang kemah, yang comel, yang itu hak Islam. Gitu. Kita sekarang ni dalam keadaan lemah. Jadi baik tausahlah senang, tak payah. Keadaan mereka tidak seperti wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab yang dibolehkan orang-orang lelaki muslim berkahwin dengannya. Jadi orang-orang hak kritik ni kadang-kadang hak Islam pun dia, pasal dia tak faham lah. Dia duk kritik, apa Islam ni lebih sama lelaki. Orang lelaki tu nak suruh orang kata nak boleh ni kepak ke? Pula boleh. Kalau ni kepak pun dia tidak boleh beranak 4 orang sekali setahun. Tapi kalau lelaki, perempuan 4 boleh 4 anak. Kalau perempuan ni kepak tu lelaki dia 4, boleh 4 anak. Letih dia kalau boleh 4 dah. Katakanlah kalau boleh, dak lah dia boleh sah juga. Satu juga yang bolehnya. Jadi tak ada kelebihan. Tujuan kahwin ramai tu nak suruh zuriat ramai, tidak ramai. Bahkan jadi kalau perempuan dia balah dia sekat tarik-tarik rambut gitu ya. Kalau balah lelaki tak nak gitu, akak bedil lah. Akak kelewat lah. Tidak putus telinga, putus tekak dah. Sebab tu tak boleh. Hikmah tu cukup. Kita orang Islam tak payahlah duk timbul benda-benda gitu. Kalau mengaji molek tak ada timbul pun benda-benda gitu tu. Cuma tengok berapa ayat. Ada 10 ekor. Tapi manusia tak boleh sekat 4 je kan. Kalau 20 ekor, 20 ekor tu boleh telur 20 butir, tidak betul. Cuma kalau bapak ada 2, belaga tak berhenti. Tapi kalau tindah tu banyak, tak ada apa. Boleh. Tu fitrah. Islam ni kamu fitrah. Tengok sekeliling kata. Tengok sekeliling. Orang-orang hak Islam hak tak faham juga. Perempuan-perempuan duduk bela kononnya nak pembebasan wanita. Bebaslah mana? Bebas pun dia ada hak dia juga. Ada maksud, bukan nak bebas jadi sebuah barak tu tak ada makna juga. Akhirnya tak boleh kahwin. Seorang lelaki pun tak boleh. Akhirnya. Dan nak bebas sangat. Seorang lelaki pun tak boleh yang bertanggungjawab terhadap dia. Itu akibatnya.
Wanita ahli kitab dikecualikan daripada wanita-wanita kafir musyrik yang lain daripada segi boleh dikahwini. Dari sudut itu Allah mengecualikan mereka di dalam ayat kelima surah Al-Maidah seperti telah dikemukakan sebelum ini. Adapun lelaki ahli kitab, maka tidak ada satu pun ayat yang mengecualikan mereka daripada kafir-kafir musyrik yang lain. Dengan itu termasuklah mereka juga dalam umum firman Allah ini yang kita baca ini. Lepas tu, ni ayat lain pula dah. Sekat tu lah dapat ayat tak ada dah. Kalau itu panjang pula ni kan. Kita sekat tu dulu malam ni. Wallahu a'lam.